Sejahtera Doktor, kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan tentang topik analisis acuan Malaysia. Di dalam topik ini terdapat dua sinopsis, iaitu yang pertama, memahami etika dalam pembentukan berasas susun masa. Susun masa di sini terbahagi kepada tiga, iaitu pra-kolonial, kolonial dan juga pasca-kolonial. Seterusnya, menghayati etika dan peradaban acuan Malaysia. Di sini pula terbahagi kepada tiga, iaitu sejarah, biografi dan struktur sosial. Terdapat tiga objektif yang ingin dicapai di dalam topik ini, iaitu membangunkan masyarakat yang beretika, mengukuhkan peradaban Malaysia yang beragam dan juga meningkatkan kualiti kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip etika. Pengenalan etika dan peradaban. Dua konsep ini sangat penting untuk kita titik beratkan dalam kehidupan seharian agar dapat mengatur perilaku individu, mempertahankan keadilan dan kesejahteraan, memupuk kepercayaan dan keharmonian sosial dan juga mendorong tanggungjawab sosial. Adab dari segi definisi ialah tata cara atau tingkah laku yang sesuai dengan keadaan dan tempat. Orang yang kurang beradab merupakan orang yang tidak tahu adat dan kurang sopan. Contohnya, bercakap bohong dan juga tidak menghormati orang lain. Orang beradab pula ialah orang yang mempunyai tinggi budi bahasa dan maju tingkat kehidupannya. Contohnya ialah tidak meninggikan suara kepada ibu bapa dan juga tidak bersifat perkauman. Adat istiadat. Definisinya, protokol, peraturan ataupun upacara dalam sesuatu majlis. Ia boleh mengubah adat sedia ada mengikut kesesuaian dan sesuatu tujuan seperti membezakan taraf dan pangkat. Contohnya, membezakan di antara sultan dan juga rakyat. Contoh adat istiadat ialah pertabalan sultan, pertabalan yang di-Pertuan Agong dan juga pemasyuran Raja Muda yang boleh dilihat di negeri Perak. Berikutnya ialah adat resam. Adat resam ialah undang-undang atau hak yang bertulis dalam sesebuah masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun. Contoh adat resam di Malaysia ialah upacara adat perkahwinan, upacara adat kematian dan juga upacara adat kelahiran. Di dalam slide ini kita dapat melihat contoh 4 kaum di Malaysia, iaitu kaum Melayu, India, Sabah dan juga Cina. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Wakimi bin Muhammad Ali dan nombor ID saya ialah AA19009. Dan hari ini saya akan membentangkan susun masa, etika dan peradaban. Untuk susun masa, etika dan peradaban terbahagi kepada 3 tempoh masa, iaitu yang pertama adalah pra-kolonial, yang kedua adalah kolonial dan yang ketiga adalah pasca-kolonial. Pra-kolonial ini adalah suatu tempoh waktu sebelum kedatangan penjajah ataupun penakluk asing dalam sesuatu wilayah atau masyarakat tertentu. Dan manakala untuk kolonial pula adalah tempoh waktu sewaktu penaklukan penjajah Eropah seperti Portugis, Belanda dan Inggeris ke atas sesuatu wilayah. Dan untuk pasca-kolonial pula adalah sesuatu tempoh masa setelah sesuatu wilayah atau bangsa tersebut memperoleh kemerdekaan atau membebaskan diri dari kekuasaan kolonial. Seterusnya, susun masa, etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial. Yang pertama, sistem politik dan sosial tradisional. Sebelum kedatangan penjajah, Malaysia diperintah oleh berbagai kerajaan Melayu dan sultan yang mengatur masyarakat dalam struktur politik dan sosial tradisional. Kedatangan Islam juga mempengaruhi sosial dan nilai-nilai masyarakat. Malaysia sebelum penjajahan Eropah terdiri dari berbagai kerajaan Melayu yang tersebar di seluruh semenanjung Malaya dan wilayah-wilayah di Borneo. Setiap kerajaan dipimpin oleh raja atau sultan yang memerintah atas wilayahnya dan bantuan aristokrasi dan birokrasi kerajaan. Terusnya, keberagamaan etnik dan budaya. Masa pra-kolonial di Malaysia ditandai dengan keberagamaan etnik dan budaya dengan masyarakat pribumi seperti orang asli, orang Melayu, orang Cina dan orang India. Setiap kelompok etnik tersebut memiliki nilai-nilai dan adat istiadat serta sistem kepercayaan mereka sendiri. Untuk orang Melayu adalah kelompok etnis terbesar di Malaysia. Mereka memiliki budaya yang kaya termasuk tradisi muzik, tarian dan seni rupa seperti batik dan kerajinan kayu.
Manakala untuk orang Cina merupakan kelompok etnis kedua terbesar di Malaysia. Mereka membawa budaya tradisi dan kepercayaan Tionghoa, termasuk festival seperti Tahun Baru Imlek dan praktik keagamaan seperti Taoism dan Buddha. Manakala orang India di Malaysia terutamanya terbagi kepada dua kelompok besar. Yang pertama adalah Tamil, yang kedua adalah Sikh. Mereka membawa warisan budaya dan agama Hindu, Sikhisme dan Islam. Kontribusi mereka terutama terlihat dalam bidang perdagangan, kewangan dan kebudayaan. Seterusnya, hubungan dengan alam sekitar. Masyarakat prakolonial hidup dengan kebergantungan yang erat dengan alam sekitar. Dengan banyak masyarakat bergantung kepada pertanian, perikanan dan perdagangan sebagai sumber kehidupan. Pertanian merupakan salah satu sumber kehidupan utama masyarakat prakolonial. Mereka mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan seperti bertani secara berpindah-pindah iaitu ladang ataupun pertanian terasering di dataran tinggi yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Manakala sebagai negara kepulauan dengan banyak sungai dan pantai, perikanan juga menjadi bahagian penting dari kehidupan masyarakat prakolonial. Mereka menggunakan berbagai teknik tradisional seperti jaring, jerat dan bubu untuk menangkap ikan di sungai, laut ataupun rawa-rawa. Seterusnya, susun masa dan etika dan peradaban berdasarkan kolonial. Yang pertama, pengaruh penjajahan Eropah. Penjajahan oleh bangsa Eropah terutama Portugis, Belanda dan Inggeris mempengaruhi secara mendalam masyarakat Malaysia. Ini termasuk eksploitasi sumber daya alam, perdagangan manusia dan pengenalan nilai-nilai barat. Seterusnya, pembentukan identitas nasional. Masa kolonial juga menjadi waktu di mana kesedaran nasional dan pergerakan kemerdekaan melalui berkembang di Malaysia. Nilai-nilai perjuangan dan kemerdekaan menjadi semakin penting dalam penghayatan etika dan peradaban. Seterusnya, pembentukan identitas nasional. Masa kolonial juga menjadi waktu di mana kesedaran nasional dan pergerakan kemerdekaan mulai berkembang di Malaysia. Nilai-nilai perjuangan dan kemerdekaan menjadi semakin penting dalam penghayatan dan peradaban. Seterusnya, pengenalan sistem pendidikan moden. Kolonialisasi membawa masuk sistem pendidikan moden yang diadopsi dari barat. Ini mempengaruhi cara masyarakat Malaysia memandang pendidikan, ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Adriana binti Nur Azri akan membentangkan subtopik yang seterusnya, iaitu susul masa etika dan peradaban berdasarkan pasca kolonial. Pasca kolonial atau dikenali sebagai era moden, era gabungan, merupakan tempoh sejarah yang berlaku setelah tamatnya penjajahan barat. Pada era pasca kolonial, masyarakat menerima variasi dan percaburan versi etika secara langsung atau melalui teknologi. Contoh etika moden seperti adab, adat istiadat, adat resam, etika, etos dan etiket. Jika kita lihat pada zaman ini, masyarakat lebih gemar menggunakan bahasa Manglish, iaitu pencuran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Oleh itu, kerisauan kita ialah budi pekerti, tingkah laku dan budi bahasa perlu diambil berat dalam diri setiap individu untuk melahirkan negara yang makmur. Seterusnya, saya akan membahagikan era pasca kolonial ini kepada 3 aspek, iaitu teknologi, ekonomi dan budaya. Dalam aspek teknologi, kita dapat menyaksikan masyarakat Malaysia telah menerima transformasi dan penggabungan gaya dan versi etika secara langsung dan tidak langsung. Nilai etika selain itu, nilai etika adab, adat, etika, etos dan etiket yang wujud secara formal dan tidak formal. Kehadiran teknologi yang moden menyebabkan masyarakat lupa akan kepentingan adab yang menjadi warisan masyarakat kita sejak dahulu. Dengan mempelajari dan menghayati makna etika adalah perlu dalam diri manusia agar dapat mengekalkan identiti dan jati diri Malaysia yang baik.
Seterusnya, dari segi budaya. Dalam era pasca kolonial, dari segi budaya, menunjuk kepada sikap, pemikiran dan cara menganggapi kehidupan. Dalam konteks ini, sikap pasca kolonial bermaksud bersikap kritis terhadap kolonial dan bangsanya sendiri. Contohnya, budaya pasca kolonial dalam meraihkan kekayaan sastera Asia Tenggara. Dalam aspek yang terakhir, iaitu aspek ekonomi. Ekonomi selepas merdeka adalah mempelbagaikan asas ekonomi dengan memperkenalkan sumber asli seperti kelapa sawit, koko, lada hitam, kayu balak dan pengeksportan barangan seperti pembuatan tekstur dan getah. Pada peringkat awal ekonomi Malaysia, kerajaan menumpukan pembangunan ekonomi dalam menginteraksikan ekonomi di semenanjung Tanah Melayu. Terdapat pelbagai usaha dalam mengintegrasikan ekonomi semenanjung Tanah Melayu dengan melibatkan semua kaum melalui rancangan pembangunan 5 tahun dengan cara menambahbaikkan rancangan-rancangan tersebut pada tahap yang gemilang. Selamat sejahtera kepada lecturer dan rakan-rakan sekalian sampai giliran saya untuk menjelaskan tentang kerangka menganalisis etika dan perabatan acuan Malaysia. Biasanya, untuk memahami pembentukan sesuatu masyarakat, konsep imajinasi sosiologikal akan digunakan. Imajinasi sosiologikal merupakan peneliti mendasarkan 3 komponen yang penting, iaitu sejarah, struktur sosial dan biografi. Bermula dengan komponen yang pertama, iaitu sejarah. Sejarah merupakan himpunan peristiwa dan pengalaman lalu. Dalam Kamus Bahasa Melayu, sejarah bermaksud peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau. Dengan memahami dan menghayati sejarah, kita akan dapat melihat kembali asas unsur kita di negara yang tercinta ini. Antaranya termasuklah kita siapa, di mana kita dilahirkan, apakah asas unsur kita. Dengan mempelajari sejarah, soalan-persoalan tersebut dapat dijawab. Seterusnya, struktur sosial. Struktur sosial merujuk kepada pembahagian masyarakat kepada beberapa lapisan atau kelas yang berlainan. Ia wujud dalam semua komuniti sama ada secara tidak formal atau secara formal. Ia juga dikenali sebagai sistem sosial. Struktur sosial pada dasarnya menunjuk kepada kedudukan seseorang dalam masyarakat yang menentukan status sosialnya. Kadang-kadang, status sosial seseorang ditentukan oleh faktor-faktor yang berbeza, seperti kelahiran, pendidikan dan perkahwinan. Pembezaan dalam tahap penghayatan terhadap etika dan perabatan di Malaysia disebabkan oleh struktur sosial yang berbeza. Struktur sosial wujud dalam semua komuniti. Oleh itu, memahami dan menghayati lapisan-lapisan struktur sosial membolehkan kita untuk menghayati etika dan perabatan kita yang terbentuk di negara ini. Terakhir sekali, biografi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, biografi bermaksud riwayat atau kisah hidup seseorang ataupun cabang sastera yang berkaitan dengan riwayat atau kisah hidup seseorang. Dengan memahami pembentukan biografi dari sejarah dan sistem sosial negara kita, membolehkan kita mengenali diri sendiri kita. Contohnya, bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana diri kita terbentuk hasil daripada sejarah diri kita. Dalam kesimpulan, kita memahami bahawa pemahaman tentang masyarakat dan individu dalam konteks sosiologi melibatkan konsep imajinasi sosiologikal yang melangkumi sejarah, struktur sosial dan biografi. Memahami komponen-komponen tersebut membantu kita memahami identiti dan perabatan Malaysia yang terbentuk dari pengalaman kolektif masyarakat dan individu. Selamat sejahtera, nama saya Liang Shiyan dengan nombor matrik KA23096. Hari ini saya akan membentangkan tentang penghayatan etika dan peradaban mengikut peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat secara lokal dan global.
Etika individu merupakan etika yang berkaitan dengan kewajipan dan sikap dari manusia terhadap diri sendiri. Prinsip-prinsip moral bagi seseorang individu menjadi panduan terhadap gaya berfikir, percakapan, kelakuan dan tindakan mereka supaya mereka berakhlak baik. Kepentingan penghayatan etika dan peradaban mengikut individu adalah seseorang individu mampu memahami nilai-nilai yang benar dan salah. Seterusnya, membentuk perwatakan kendiri yang baik dan mempunyai pandangan hidup yang luas dan positif di mana mereka boleh membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan seharian mereka. Contohnya, semasa dalam hal pemilihan jodoh perkahwinan. Pada zaman dahulu, pasangan hidup dipilih secara berakhlak baik dan setia, tetapi kini bukan setakatnya berakhlak baik dan setia, tetapi pasangan hidup dipilih juga mempunyai sifat seperti boleh mencari rezeki dan membiayai kos sara hidup seperti pemakanan, kesihatan keluarga, pendidikan anak-anak, pemakanan dan banyak lagi komitmen lain. Oleh itu, penghayatan etika dan peradaban individu menjadi asas yang penting di mana seseorang individu akan membuat keputusan yang tepat dan respon yang baik mengenai situasi-situasi berbeza. Dan seterusnya, ini membentuklah sebuah keluarga. Pembentukan keluarga yang sihat dan sejahtera selalunya berkait rapat dengan seseorang individu. Hal ini disebabkan perlakuan dan tingkah laku ibu bapa akan mempengaruhi perilaku anak-anak. Bab kata pepatah, bapa borek, anak rintik. Jika ibu bapa berakhlak baik, pastinya anak mereka menjadi seorang individu yang berakhlak baik. Jika ibu bapa menjadi teladan yang baik kepada anak-anak mereka, pastinya akan membentuk sebuah keluarga yang bahagia, berilmu dan kasih sayang. Beberapa keluarga membentuknya komuniti. Penghayatan etika dan peradaban komuniti amat penting disebabkan ia boleh menentukan personaliti dan identiti seseorang, manusia, keluarga dan masyarakat. Seterusnya, manusia boleh dapat sentiasa berhubung dan menghormati antara satu sama lain. Sementaranya, wujudnya sebuah masyarakat. Penghayatan etika dan peradaban masyarakat amat penting di mana ia mampu membentuk persekitaran yang sihat dan sejahtera yang di mana dapat menghindari masalah-masalah sosial seperti pembuangan bayi, perompakan dan penyeludupan barangan haram. Seterusnya, dapat menjamin keharmonian dalam sebuah masyarakat dan tidak berlakunya perselisihan fahaman di antara satu sama lain walaupun nilai yang diterima adalah berbeza-beza dari segi amalan, budaya dan agama dalam sesebuah masyarakat. Pada peringkat global pula, penghayatan etika dan peradaban masyarakat dunia akan mengharmoniskan negara masing-masing. Hal ini demikian kerana negara tidak campur tangan dalam urusan negara lain untuk menjamin keselamatan dan ekonomi dunia. Kesimpulannya, penghayatan etika dan peradaban menzahirkan perilaku tanggungjawab sosial dan digerakkan pada peringkat individu, keluarga, komuniti dan masyarakat. Saya Putra Ayu, KA23064 akan membentangkan tentang penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat, negara dan pasaran. Penghayatan etika dan peradaban mengikut konteks masyarakat merupakan etika dan peradaban menjadi aras yang menggambarkan tahap perkembangan ketamadun sesuatu bangsa dan istilah adat. Adat haruslah dititik beratkan oleh semua masyarakat yang ada di Malaysia ini kerana ia bermatlamat untuk menjamin dan memelihara keamanan, keharmonian serta kesejahteraan sosial agar kekacauan atau pergolakan dapat dielakkan.
Hal ini bukan sahaja dapat memberi kebaikan kepada masyarakat Melayu, bahkan seluruh masyarakat yang ada di Malaysia. Antaranya ialah masyarakat Cina, India, Kadazan dan sebagainya. Adat dan tingkah laku baik yang ditunjukkan oleh masyarakat lain dapat memberi kesedaran supaya sentiasa berkelakuan baik walaupun terdiri daripada berlainan bangsa. Secara tidak langsung, hal ini dapat mengelakkan daripada terjadinya isu perkauman dan pergaduhan yang melibatkan nyawa antara kaum yang ada di Malaysia. Dalam hidup masyarakat di Malaysia, hubungan yang baik dan erat merupakan ciri-ciri masyarakat yang berkualiti. Dari segi konteks negara, konsep etika dan peradaban dapat kita lihat melalui perlembagaan Malaysia seperti rukun yang merupakan undang-undang tertinggi dan mengandungi semua perkara-perkara asas perundangan yang menjadi panduan kepada semua rakyat Malaysia. Konsep etika dan peradaban juga ada terkandung dalam rukun negara, iaitu rukun negara kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kedua-dua unsur ini memainkan peranan yang sangat penting dalam bentuk kepribadian seseorang dan turut berkait rapat dengan pembentukan masyarakat dalam membina sebuah negara yang mempunyai rakyat yang beretika dan peradaban yang baik. Sehubungan dengan itu, pihak kerajaan telah melakukan inisiatif penting untuk memupuk rakyat supaya bertingkah laku sopan. Selain itu, undang-undang juga memainkan peranan penting dalam bentuk etika dan disiplin rakyat di semua negara, bahkan tidak terkecuali di mana-mana negara. Seterusnya, dari segi konteks pasaran pula, terdapat beberapa cara kerajaan dan masyarakat boleh mempromosikan budaya dan adat resam yang ada di Malaysia. Budaya masyarakat Malaysia kaya dengan adat dan sopan santun, maka wajarlah masyarakat Malaysia bersikap baik dan suka menolong pada pelancong. Ini menjadikan Malaysia kelihatan lebih mesra dan menarik pada pengunjung, yang seterusnya akan membawa masuk lebih ramai pelancong antarabangsa yang ingin mengetahui tentang adat resam Malaysia. Sebagai contoh, masyarakat Malaysia kaya dengan adab dan adat resam, maka kerajaan dan Persatuan Kraftangan Malaysia boleh menganjurkan satu acara yang mempunyai pameran dan beberapa aktiviti menarik seperti demonstrasi kraftangan setiap negeri, adat istiadat dan identiti bagi setiap negeri. Dengan cara ini, pelancong akan dapat mengenali banyak budaya dan adat apabila mereka melawat Malaysia, dan ia akan membantu mempromosikan Malaysia sebagai destinasi utama dalam sektor pelancongan. Akhir kata, penghayatan etika dan peradaban dari konteks masyarakat, negara dan pasaran sangatlah penting untuk mencorak kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai penghayatan etika dan peradaban dalam masyarakat, peranan ibu bapa, pihak sekolah maupun media massa diperlukan kerana masyarakat mencerminkan tahap peradaban Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arif Hazid, EL23042, ingin membentangkan tentang kesimpulan Analisis Acuan Malaysia. Analisis Acuan Malaysia memberi penerangan tentang laluan negara ke arah pembangunan, kemajuan dan pembinaan negara. Pemeriksaan menyeluruh terhadap pelbagai aspek menghasilkan beberapa kesimpulan utama yang menjelaskan kekuatan, cabaran dan peluang masa depan Malaysia. Analisis Acuan Malaysia berfungsi sebagai pelan hala tuju penting untuk inisiatif pembangunan negara dan pencapaian matlamat. Pertama sekali, dasar sosioekonomi negara adalah berasaskan model Malaysia. Ia berfungsi sebagai panduan untuk pentadbir mewujudkan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kebajikan awam. Kedua, analisis Acuan Malaysia memberikan hala tuju pembangunan negara dan objektif jangka panjang. Selain itu, satu lagi model utama yang mengarahkan pembangunan negara ialah Rancangan Malaysia. Acuan Malaysia memainkan peranan penting dalam mempromosikan perpaduan dan integrasi sosial di kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Prinsip-prinsip rukun negara yang merupakan acuan utama dalam pembentukan identiti kebangsaan turut menjadi panduan dalam memupuk perpaduan dan keharmonian di antara rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan kepercayaan. Selain itu, analisis Acuan Malaysia menyumbang secara signifikan kepada pembinaan hubungan luar negara dan menarik pelaburan asing. Pelaburan asing melihat keupayaan Malaysia untuk menyediakan persekitaran perniagaan yang stabil dan berdaya saing dengan kerangka rujukan yang jelas sebagai komponen penting.
Acuan Malaysia juga memainkan peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara. Hal ini kerana ia tidak hanya membentuk dasar-dasar dan matlamat jangka panjang tetapi juga memainkan peranan dalam mempromosikan perpaduan sosial, menarik pelaburan asing dan memperkukuhkan imej negara di peringkat antarabangsa. Malaysia juga dapat mengekalkan fokus terhadap matlamat jangka panjangnya tanpa terbesong daripada haluan yang telah ditetapkan. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.